Okay, Assalamualaikum semua anak-anak murid. Okay, so dalam video ni cikgu akan explain on chapter 8, okay, mathematical modeling. Alright, ini adalah topik yang terakhir dalam syllabus Form 5. Okay, so what will you learn in this topic? First, 8.1.1, kita akan tengok what is mathematical modeling, and then 8.1.2 kita akan cuba untuk tengok problem solving pula. Okay, so what is mathematical modeling? Okay, mathematical modeling. A mathematical model is a representation of a system or scenario that is used to gain qualitative or quantitative understanding of some real world problems and to predict future behavior. Okay, so kat sini ada few important components lah in mathematical modeling. Yang pertama, we need to identify and define the problems. Okay, so first we need to identify and define the problems. Yang kedua, making assumption and identify the variables. Yang ketiga, applying mathematics to solve problems. So dekat sini lah kita akan guna any concept, mathematical concept yang sesuai. Number 4, verify and interpret solution in the context of the problem. Okay, kita akan solve the problem. 5, refine the mathematical model dan juga report the finding. So yang keenam ni adalah kita dalam first step, making conclusion. Okay, so untuk bagi kamu faham what is qualitative and quantitative, so cikgu letak information lah. Kualitatif contoh macam names, smell, colours. Quantitative ni maksudnya macam scores kan, nombor. And then weight of person or subject, your shoe size, macam tu. So itu adalah quantitative data. Okay, so daripada 6 komponen tadi, so kita boleh dalam flowchart macam ni lah. So kalau kita ada real world problem, kita kena identify dan define problem and then making assumption and then apply mathematical concept. Okay, lepas tu kita verify and interpret solution and then kita refine balik mathematical model kita tu. Kita tengok kalau perlu repeat, kita kena repeat. Okay, kalau dah okay, kita akan report the finding ataupun making conclusion. Okay, for example. Okay, for example, cikgu ambil example ni dalam konteks sahaja. Alright, boleh rujuk. Jeremy ni dia simpan 4,000 at Bank Bunga Raya. Okay, dengan simple interest 1.5% per annum. And dia nak beli komputer yang berharga 4,455 menggunakan saving dia. So dia kena simpan lah saving dia ni. Okay, cuma kita nak tahu berapa lama, berapa tempoh masa yang Jeremy perlukan untuk simpan duit supaya dia dapat beli komputer. Okay, so soalan ni tak minta step, dia tak minta proses. So dia dah spesifikkan apa yang kamu kena jawab. So A, identify and define the problem. So in this problem, we know the principle, 4,000 ni kita tahu. Interest rate dia kita tahu. Okay, dan apa problem yang kita nak define kat sini, yang ini. Okay, so kita nak determine how long Jeremy needs to keep his saving in the bank. Okay, B, assumption. Okay, assumption apa yang kita kena let dan juga apakah variable yang kita perlukan. So assumption dekat sini kita kena assume interest rate tak boleh berubah lah. Kena fix lah 1.5 ni, barulah kita boleh apply formula I equal to PRT. Okay, dan juga kita kena assume yang harga komputer tu pun tak boleh berubah lah. Okay, sebab target kita ataupun M Jeremy ni dia nak simpan sampai dapat beli komputer. Okay, alright, so variables yang terlibat adalah of course kita menggunakan formula I equal to PRT. So variable yang terlibat adalah I untuk interest, P untuk principal, R untuk interest rate dan juga T untuk time in years. Okay, yang kedua, example yang kedua, the journey of a boat, okay, moving upstream. So moving upstream ni cover 2 places located on the river bank, ambil 6 hours. Okay, dia patah balik, dia bergerak, ambil masa 5 jam. Okay, speed untuk river current tu adalah 2 km per hour. Okay, so apa yang
Macam ni kan, define the problem. Okay, apa yang kita nak cari adalah what is the speed of the boat on calm water. Okay, so tapi untuk soalan ni dia tak minta kamu buat solution lagi. So yang pertama dia minta kamu identify and define the problem. So just identify apa yang kamu tahu. So daripada situation ni, we know the speed of the river current and the time taken between the two places on the river bank. Define the problem, we need to find the speed of the boat on calm water. Okay, so assumption yang kita kena buat dan variables yang kita perlukan, assumptionnya adalah speed dekat river current dan juga speed boat tu tak boleh berubah lah, do not change all the time. The effect of friction between the surface of the boat and the river as well as the wind resistance, apa-apa resistance yang berlaku kita ignore. Kita ignore. Dan juga variable yang terlibat adalah kita tahu ada speed, ada masa dan juga ada distance. So kita let sahajalah variable dia. V for the speed, T for the travel time and S for the distance between the two places along the river bank. Okay. So tadi kamu dah tengok 6 component tu kan. Okay, so daripada 6 component ni cikgu simplifykan lagi kepada 4 step. Okay, so step to form a mathematical model. First step adalah real life problem. So yang ni kita merge kan masuk dalam step yang pertama. Okay, identify problem dan juga identify variable. Okay, step yang kedua, application of mathematical concept. So apa-apa sahaja konsep math yang kita gunakan itu berada di step yang kedua. Step yang ketiga adalah solution. Okay, solution yang korang show untuk solve the problem itu masuk kepada step yang ketiga, iaitu solution of mathematical model. Okay, yang keempat, step yang terakhir adalah real life solution. So real life solution ni, bahagian report the finding ni adalah sebenarnya kita nak make a conclusion. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Contoh syuhada ni, dia membeli 70 wheelchairs with consist of 4 wheels and 3 wheels. So dia beli 70 kerusi roda, yang mana kerusi roda tu terdiri daripada 4 roda dan 3 roda. So ada 2 jenis, 4 roda dan juga 3 roda. Okay, and then dia found that some chairs with damaged wheels, so dia ada yang rosak, so dia dah beli 250 roda yang baru. Okay, dia beli roda yang baru untuk replace the damaged wheels. Okay, write the process. Okay, kat sini soalan ni minta proses. So proses tadi ada 4 step. Okay, write the process involved in forming mathematical model to identify the number of chair with 4 wheels and 3 wheels. So step yang pertama adalah real life problem, di mana kita determine the problem dan juga kita determine the variable. Okay, so determine apa problem dia, determine the number of chairs with 4 wheels and 3 wheels. Itu problem dia. Okay, so variable yang terlibat kita let X for the number of chair with 4 wheels and Y for the number of chair with 3 wheels. Okay, yang step yang seterusnya kita nak apply mathematical concept. Okay, dekat sini bila melibatkan two variables, kita perlukan two equation, betul tak? Okay, tengok daripada situation ni, keluarkan dua equation. Okay, dua equation. So equation yang pertama, X plus Y equal to 70. Okay, dia beli 70 in total. So ini equation pertama. Equation kedua, damage tadi dia dah beli, dia dah tukar. So untuk 4 roda, 4X tambah 3Y, dia beli 250. Okay. Alright, so cikgu yakin dan percaya semua orang dah biasa dah. Kalau kita dapat macam ni, kita akan solve simultaneously equation ni menggunakan substitution ataupun elimination. Okay, dah istilah cikgu nak guna elimination. So cikgu kena darab lah equation pertama cikgu ni dengan 4 sebab cikgu nak eliminate X. Okay, so apa yang kita buat itu, step itu adalah step yang ketiga, iaitu solution of mathematical model. Okay. Alright, so kita buat elimination macam biasa. So kita dapat Y sama dengan 30 and then kita substitute back in the equation untuk dapatkan nilai X. Okay, so step yang terakhir kita akan buat conclusion. So conclusion dia adalah, thus the number of chairs with 4 wheels is 40 and the number of chairs with 3 wheels is 30. Okay, itu selesailah untuk soalan ni sebab dia minta proses. Okay. Question yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ni kita ada table lebar pasu dengan table kedalaman pasu.
So kat sini basically ini adalah X, ini adalah Y. Okay, so form a mathematical model to show the relationship between the width of the vase and the depth of the vase. Then predict the depth of the vase if the width of the vase is 20 cm. Okay, kat sini dia minta mathematical model. Maksudnya dia tak minta. Maksudnya kamu tak perlu nak define problem ataupun define the variable. Terus kepada step yang kedua, apply the mathematical concept dan juga buat solution. Kat sini buat solution lah sebab dia minta kita predict kedalaman pasu tu kalau lebar pasu tu sama dengan 20 cm and then kita buat conclusion. Okay, based on the table, kita boleh gunakan konsep graph. Okay, paksi Y kedalaman pasu, paksi X lebar pasu. Kita plot all the point, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points, kita akan dapat graf kuadratik. Okay, so untuk menjawab soalan yang seterusnya, kita nak buat solution yang kedua ni, nak buat solution. Dia minta kedalaman pasu tu bila lebar pasu tu sama dengan 20. Okay, unfortunately kita tak boleh nak dapatkan nilai value tu daripada graf sebab graf kita ni tak ada maksudnya tak ada nilai X sama dengan 20. That's mean kita kena refresh balik, kamu kena revise balik topik form 4 dalam topik quadratic function and equation. Okay, quadratic function and equation sebab kita daripada graf ni kita akan keluarkan equation. Okay, so tolong ingat balik benda ni. Okay, so graf kuadratik ni bentuknya adalah bentuk senyum macam ni kan. Okay, so jadi kita akan ada minimum point. Okay, so minimum point kat sini HK. HK ni adalah nilai X dan juga nilai Y lah, 50. Cikgu mana datang H dengan K ni? Pergi tengok balik nota kamu, pergi tengok balik buku teks kamu. Boleh tengok buku teks digital, boleh tengok balik nota yang kita dah buat tahun lepas. Okay, so HK ni, pergi check balik ni apa dia ni. Okay, so Y equal to X minus H squared plus K. Okay, HK ni yang ni lah, value ini. So kita substitute the value. Jangan ganti dekat Y dengan X ni. Gantikan dekat H dengan K. Okay, so akan dapat X tolak 5 kuasa 2. Kembangkan dia untuk dapatkan equation. So equation untuk graf ni adalah Y sama dengan X squared minus 10X plus 25. Okay, so baru kita boleh, bila kita dah ada equation, baru kita boleh dapatkan ataupun interpret yang Y equal apa, nak predict kedalaman pasu tu bila nilai X kita sama dengan 20. Lebar pasu kita sama dengan 20. So X sama dengan 20. Gantikan dalam equation. Dapat 225 cm. Okay, so ini solution. Alright, so sekarang kita nak buat step yang terakhir iaitu conclusion. So thus the depth of vase when its width is 20 cm is 225 cm. Okay, selesai. Alright, so for your homework. Okay, so for your homework, tolong buat modul A plus page 148 and 149. Okay, so that's all class. Thank you. Bye. Assalamualaikum.